Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal ni lah, pasal kecoh yang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim fitnah Qazaf yang dibuat oleh Ustaz Razi Jidin, Ustaz pada bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin, berkaitan tuduhan fitnah yang dia menjerit dekat dalam Dewan Parlimen berkaitan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia menjerit, dia kata dia yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim memang melakukan liwat. Jadi pelbagai mendapat respon, malah aku akan bawakan satu video untuk apa? Pasal penjelasan daripada Ustaz Rozaimi. Video dia ni dah video lama dah, 2017 lagi. Kan? Video dia memang video dah lama. Jadi bila macam isu ni, isu yang tuduhan liwat di dalam Dewan Parlimen tu dikeluarkan dan viral apa semua, so ada rakyat Malaysia depa ambil balik video hak yang dulu dan depa siarkan. Jadi para walaun tit apa ni panas, kan? Depa panas, depa betul-betul, depa kata anu betul-betul luat, kan? Lepas tu depa kata memang tengok hakim pun daripada pihak mahkamah pun dah memang jatuhkan hukuman bersalah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan? Pelbagai depa hantam, malah keluarkan status, tulis status macam-macam terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. So aku nak bawa kepada hampa penjelasan daripada sahabat kita ni, Shihabuddin. Dia ni macam dia apa nama, dia memperjelaskan dan juga dia pun react balik. Dan apabila video ustaz tu viral balik, kan, ada influencer, kononnya influencer, tiktoker siapa semua ni komen, dan juga Facebook, dia komen dekat Facebook, malah dia memfitnah Ustaz Rozaimi tu. So mengundang balik amaran daripada Ustaz Rozaimi, dan Ustaz Rozaimi pun cakap dia akan saman fitnah balik. Dia akan saman orang yang buat fitnah tu. So jomlah kita dengar saudara Shihabuddin ni, dia akan memperjelaskan A sampai Z, dan last kali aku akan bawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Rozaimi. Jom sama-sama kita dengar. Sahabat-sahabat, beberapa hari lepas, lebih tepat ialah pada hari Selasa lepas, berlaku sidang Parlimen yang mana ada penggulungan daripada Menteri Kewangan, iaitu Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada ketika itu, Dr. Razi Jidin, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang cukup tidak baik, sehingga menyebabkan para netizen berbelah bagi di dalam bab ini. Sebahagian mengatakan bahawa apa yang disebutkan oleh Dr. Razi Jidin itu ialah satu bentuk dakwaan tuduhan qazaf yang merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Manakala sebahagian lain mengatakan bahawa itu tidak menjadi masalah kerana memang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah disabitkan oleh mahkamah atas tuduhan berkenaan. Sebelum kita sembang serta lanjut berkaitan tentang isu ni, saya suka untuk membawa anda untuk melihat apa yang telah direkodkan di dalam akhbar Astro Awani. Di dalam artikel 9 Jun 2023 diambil daripada Bernama yang bertajuk Anwar bantah permohonan Sanusi berkaitan pengampunan diraja. Disebutkan di situ, selaras pengampunan diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 2018. Saya, maksudnya Anwar Ibrahim, diampunkan secara penuh dan segala keburukan ke atas diri saya termasuk rekod-rekod mahkamah adalah diketepikan dan apa-apa kenyataan menyentuh perkara sama adalah fitnah serta boleh diambil tindakan. Kenyataan Perdana Menteri ini sangat menarik kerana kita tahu bahawa pada tahun 2018 beliau telah diampunkan, telah diberi pengampunan penuh oleh Sultan Muhammad yang merupakan Sultan Kelantan pada ketika itu. Demikian juga beliau adalah agung pada waktu berkenaan, telah memberikan pengampunan penuh kepada Anwar Ibrahim dengan maksud melepaskan Anwar Ibrahim daripada segala tuduhan yang pernah disabitkan di mahkamah. Maksudnya yang disabitkan itu sudah tidak valid dengan pembebasan daripada pihak agung. Ia sedikit berbeza dengan bentuk-bentuk pengampunan kepada pesalah-pesalah pelaku-pelaku orang yang membunuh dan telah disabitkan bunuh lalu dia diampunkan dan seumpama dengannya. Ia adalah satu bentuk
pembebasan penuh kepada anak Ibrahim dengan maksud tuduhan-tuduhan sebelum ini, sama ada tuduhan penyelewengan kuasa, tuduhan liwat 1, tuduhan liwat 2 dan apa-apa jenis tuduhan yang pernah disabitkan ataupun tidak disabitkan di mahkamah, beliau telah dibebaskan. Sahabat-sahabat, isu liwat adalah isu besar, isu yang cukup berat dan merupakan dosa besar. Tapi bukan sekadar isu liwat orang itu ada dosa besar, tetapi menuduh orang liwat juga merupakan salah satu daripada dosa besar. Kita baca satu kenyataan daripada Abdul Rahmanov yang menyebutkan tentang hal ini. Beliau mengatakan bahawa tidak sepatutnya memanggil orang lain peliwat walaupun di dalam parlimen kebal, immunity daripada tindakan undang-undang. Selepas berlaku perang mulut dalam Dewan, Hansard Dewan Rakyat mencatatkan dialog seperti berikut. Wabi Parlimen, Tuan Yang Dipertua, Tambun Peliwat. Kalau saya kata saya yakin Tambun Peliwat, Dewan Deriuh, saya yakin Tambun Peliwat, saya yakin dia peliwat, hendak cakap apa? Astaghfirullahalazim. Menurut jumhur mazhab, menuduh orang lain liwat termasuk dalam kesalahan qazaf, menuduh orang berzina tanpa membawa 4 orang saksi. Qazaf adalah dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma hunna qal asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, apakah perkara-perkara tersebut wahai Rasulullah? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan adanya hak, makan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari medan perang dan menuduh wanita yang telah berkahwin yang beriman melakukan zina. Kesalahan qazaf boleh dikenakan hukum hudud, iaitu sebatan sebanyak 80 kali. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Kedua-duanya ulama mazhab Hanafi. Namun bagi Imam Abu Hanifah, orang yang menuduh orang lain liwat tidak dikenakan hukum hudud tetapi dikenakan hukum ta'zir kerana liwat bukan zina. Boleh buka kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah untuk rujukan lanjut. Dengan itu kita jangan bermudah-mudah mendakwa orang lain peliwat walaupun kita sedang marah. Begitu juga jangan kita mudah-mudah tulis di WhatsApp, Facebook dan sebagainya bahawa orang itu peliwat sedangkan kita tidak pun membawa 4 orang saksi. Kini perkara qazaf ini dianggap isu remeh dan menjadi mainan bibir sedangkan ia melibatkan dosa besar. Jika mahu gaduh politik, jangan sampai langgar batasan agama. Salam hormat, Dr. Abdul Rahmanov, 21 September 2023. Jadi sahabat-sahabat, kita tahu bahawa daripada kenyataan itu, qazaf adalah dosa besar. Bukan sekadar liwat tetapi kita yang menuduh orang lain tanpa membawa 4 orang saksi, kita telah melakukan perbuatan qazaf, perbuatan dosa besar dan ia telah disepakati oleh para ulama bahawa ia adalah satu jenayah yang akan diberikan hukuman. Cuma ulama beza pendapat hukuman tu adakah ia hukuman hudud ataupun ia adalah hukuman ta'zir. Hukuman hudud maksudnya hukuman sama seperti hukuman yang dikenakan dalam isu menuduh orang yang berzina, ataupun ia adalah hukuman ta'zir maksudnya pemerintah boleh memberikan arahan kena denda ke, kena sebat ke dan seumpama dengannya. Dan qazaf ini bukan perkara main-main. Dia adalah perkara serius yang semua umat Islam, tak kira parti, tak kira kaum, perlu untuk ambil cakna terhadap hal ini. Ustaz Dr. Khairuddin At-Takiri, dia sebut hukum qazaf jangan dipermainkan. Qazaf atau menuduh seseorang melakukan zina atau liwat tanpa mendatangkan 4 saksi mata adalah jenayah besar dalam Islam, melibatkan maruah seseorang. Hukumnya disebut dengan jelas oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 4 hingga 5. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadata abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang terpelihara melakukan zina kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka sebatlah mereka 80 sebatan dan tidak diterima bagi mereka kesaksian selama-lamanya dan mereka lah orang-orang yang fasik, melainkan mereka bertaubat selepas itu dan membetulkan keadaan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Menurut Imam Ibn Kathir, berdasarkan ayat di atas, pelaku qazaf dikenakan 3 hukuman oleh Allah. Yang pertama dikenakan sebatan 80 rotan, yang kedua ditolak kesaksiannya selama-lamanya, yang ketiga dihukumkan sebagai fasik, tidak lagi adil sama ada di sisi Allah atau di sisi manusia. Sekiranya pelaku qazaf bertaubat, maka hukuman sebat tetap dikenakan, tetapi ulama berbeza pendapat pada 2 lagi hukuman seperti berikut. Yang pertama, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dengan taubat itu kesaksiannya diterima semula dan hukuman gelaran fasik juga digugurkan. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah pula, dengan taubat
Ahmad itu gugur gelaran fasik sahaja, tetapi kesaksiannya tetap ditolak selama-lamanya. Perbahasan para ulama berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahawa tuduhan qazaf bukannya sebarang dosa. Ia membawa kepada kesaksian seseorang ditolak selama-lamanya. Bagaimanapun, bagaimana mahu menjadi pemimpin umat jika kesaksian ditolak selama-lamanya? Maka kita menasihatkan pemimpin dan rakyat yang berpolitik jangan terlajak kata atau bicara kerana perbezaan pendirian politik. Politik tidak menghalalkan hukum Islam yang haram. Dr. Khairuddin Takiri, Jumaat 22 September 2023. Sahabat-sahabat, anda perlu tahu keadaan negara pada hari ini. Sama ada di Mahkamah Syariah ataupun di Mahkamah Persekutuan, setahu saya tidak ada hukuman qazaf, melainkan yang saya pernah melihat sepintas lalu, hukuman ini pernah disebutkan di dalam undang-undang syariah di negeri Kelantan. Tetapi majoriti tempat tidak menyebutkan tentang isu qazaf. Dengan maksud pada hari ini kalau orang buat qazaf, belum tentu mereka itu akan dikenakan sebarang tindakan. Kalau diberikan tindakan pun mungkin terhad dengan beberapa kekangan daripada mahkamah syariah. Macam hukuman kepada orang yang berzina tidak boleh melebihi had yang telah ditentukan oleh Mahkamah Persekutuan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita kena tahu satu perkara. Walaupun orang yang tuduh dia boleh tuduh pada hari ini, dia boleh tidak dikenakan sebarang tindakan, tapi dia kena tahu bahawa ini adalah berkaitan dia dan juga Tuhannya. Iaitu ia adalah satu perbuatan dosa besar yang dia akan menanggung dosa berkenaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kita perlu bertaubat dan perlu berhati-hati dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Ahli Majlis Fatwa daripada negeri Kedah, Ustaz Dr. Hafiz Kodiang, dia sebut, dia kata qazaf adalah satu tuduhan berkaitan hubungan seksual tanpa saksi. Hukumannya adalah haram dan ia termasuk dalam dosa besar yang layak dikenakan hudud. Bukan setakat Muslim, menuduh qazaf terhadap kafir zimmi juga haram dan berdosa. Dikenakan takzir walaupun tidak dikenakan had qazaf. Berhati-hatilah wahai orang politik, menipu dan dusta juga haram, tetapi dosa qazaf lebih berat. Jika ada kawan-kawan yang berbuat demikian, tegurlah dengan jelas tanpa sebarang takwil. Dr. Hafiz Kodiang, 19/9/2023. Sahabat-sahabat, apabila jadi kes seperti ini, maka dekat TikTok macam biasa akan yang dihangat dan jadi panas. Dan video lama Dr. Rozami pun disebabkan dia nampak macam ada kaitan, maka ia pun viral semula. Saya yakin tak berliwat. Saya yakin tak berliwat. Jangan sebut macam tu. Takut jadi qazaf. Dia qazaf ni maksud kita tuduh orang tanpa bawa 4 orang saksi. Tuduhan berzina sangat berat. Walaupun kita nampak dah perbuatan tu berlaku, tak cukup saksi. Jangan bawa kes pergi mahkamah. Kerana Islam nak tutup, kita pergi nasihat dia. Semalam saya nampak awak buat apa semalam? Dalam gelap. Tak ada buat apa. Jangan tipu. Saya buat torchlight. Saya nampak. Tolong ubah sikit orang lain. Tapi jangan bawa kes pergi mahkamah. Jangan cerita orang dia tu berzina semalam. Kau nampak? Tutup aib orang. Cuma kita pergi nasihat dia lah. Pasal apa? Pasal nak tuduh orang berzina ni, orang yang dituduh tu menanggung malu sepanjang hayat. Itu kenyataan daripada Dr. Rozami yang kita tahu itu adalah video lama, tetapi ia telah digunakan untuk nak halang orang daripada melakukan qazaf. Tetapi kadang-kadang orang yang type politik ni tak boleh percaya juga. Dia pun pening juga. Mereka trigger dengan kenyataan daripada Dr. Rozami berkenaan, sampai ada salah seorang daripadanya, Faiz Al-Hajari, memberikan satu kenyataan yang saya rasa jugalah. Dia sebut, dia kata, kau Muhammad Rozami sembang hukum bagai masa PAS bawa RUU 355 sebagai private bill, kau juga yang kuat condemn. Even bila tim pemuda PAS jumpa berbincang dan bagi penjelasan pun kau tetap condemn. Ayat klasik kau masa tu, tolak RUU tak kafir kan? Tapi sekarang bila makhluk kesayangan kau kena hentam dalam dewan, terus menolong kau pasal qazaf. Hipokrit lah kau Rozami. Bapa hipokrit. Aku boleh je sembang bak konteks perundangan dan sistem kehakiman negara ini secara detail, tapi aku tahu kau takkan nak dengar punya. Aku boleh sembang detail betapa qazaf itu tiada dalam undang-undang Malaysia, wa imma undang-undang syariah di Malaysia pun, dan betapa kuasa mahkamah syariah tu bila-bila masa boleh diatasi oleh kuasa mahkamah tinggi. Maksudnya mahkamah yang jatuhkan hukuman bersalah terhadap Anwar atas tuduhan liwat. Tapi confirm kau takkan nak hadam. Pengikut kau apatah lagi. Sembah lebat lah kau. Dah. Itu kata-kata Faiz Al-Hajari. Tetapi hari ini bila kenyataan daripada Faiz Al-Hajari itu dia viral, maka Dr. Rozami dia jawab tentang hadap hal itu. Dia kata, saya terbaca posting manusia bernama Faiz Al-Hajari. Ada beberapa perkara saya nak jelaskan. Pertama, tuduhan zina tanpa saksi yang cukup sememangnya qazaf. Siapa pun lakukannya, kita perlu konsisten. Jauhi mengulas isu hukum dengan semangat politik kepartian. Yang kedua, RUU 355 dan hudud ini perlu diperhalusi. Saya tidak menentang hudud. Saya hanya beri pandangan tentang wording private
private bill yang ingin dibentangkan. Jangan lupa ustaz-ustaz PAS yang dihalang berceramah di masjid-masjid hari ini juga termasuk di bawah RUU 355 itu. Adakah anda setuju jika hukumannya digubal tanpa had kecuali hukuman mati? Di sini isunya. Ketiga, yang menangguhkan perbahasan RUU 355 adalah PAS sendiri. Jangan salahkan orang lain saja. Sewaktu PN menjadi kerajaan pun masih tidak dibentang juga. Mungkin kerengga banyak ketika itu kan. 4, ini paling penting. Kalau nak hentam saya pun buatlah homework sikit. Jangan malas. Video saya yang dikongsi itu tahun 2017. Yuk, lama dah saya ulas. Saya ulas secara umum bukan kerana nak bela PMX pun. Kami di KUIP pun sedang menyusun untuk menjemput Presiden PAS Tan Sri Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk memberikan syarahan perdana. Nasihat saya kepada Faiz, rajinlah membaca dan buat homework. Jangan malas. Dr. Rosami Ramli. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Dalam isu ni patut sangat-sangat untuk kita menjaga maruah sesama Muslim. Tuduhan liwat, tuduhan zina tidak patut digembar-gemburkan dengan sesuka hati. Bahkan seolah-olah kita syok pula. Tuduh dia tu peliwat, tuduh dia tu peliwat, tuduh dia tu penzina, tuduh dia tu penzina. Seolah-olah kita ni rasa syok sangat apabila ada daripada kalangan orang Islam, orang Muslim, orang mukmin kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Itulah sedikit perkongsian daripada sahabat yang orang panggil dia Ustaz Syihabuddin. Dia banyak dia buat penjelasan soal-soal agama. Aku ada ke? Aku duk layan video-video dia sebelum-sebelum ni kan. Dan apabila dia naik dekat feed aku, kan, aku tengok, okey, insyaAllah aku boleh berkongsi secara dengan beramai-ramai. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dah dapat pengampunan penuh. Kan, dia dah dapat pengampunan penuh. Bila cek balik, contoh kita dulu 10 tahun, 20 tahun yang lepas, kita pernah kena tangkap dengan polis, kes apa-apa saja. Lepas tu umur kita 50 tahun, 60 tahun, apabila kita masuk je nombor IC kita, akan naik balik kes yang berapa puluh tahun lepas. Samalah apa yang berlaku dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang specialnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia clear, faham tak? Clear, kan? Bila 2018 Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat pengampunan penuh, hang tulis je nombor IC Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak naik dah. Tak ada, latar belakang dia kosong, clear. Kan? Dia memang bersih, dia ibarat macam ibarat anak muda. Anak muda yang belum ada masalah. Kan? Macam itulah. Dan sebab apa? Jabatan Pengampunan dan Sultan Muhammad, Sultan Kelantan Agung kita waktu tu boleh bersetuju menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim ni diampunkan, menerima pengampunan penuh. Cuba berfikir, kan? Jadi itulah pada aku, apa yang ustaz tu cakap, kita dah tak boleh ya. Andai kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dah diampunkan, apabila kita duk sebut lagi, kan, maka dia dah jatuh fitnah, kan? Bukannya fitnah hang curi duit aku, fitnah hang rasuah ke apa dah. Ini fitnah liwat, fitnah perbuatan yang keji. Sebab kita tahu satu, orang Melayu kita ni kalau setakat dia tu rasuah tak ada masalah. Kalau macam setakat kes dia tu kes rasuah, kan, orang Melayu kita ni tak apa, kan. Sebab tu walaupun seteruk-teruk Muhyiddin Yassin Patipah sakau terima dana judi, masih lagi rakyat undi apa? Masih lagi rakyat bagi undi, kan. Tapi macam walaupun dia mencuri, dia sakau, dia buat apa-apa, kan, hak yang benda macam mencuri je pun, rasuah je pun, macam disebabkan orang Melayu kita ni duk tak nampak benda tu, perbuatan tu teruk, dia boleh undi lagi, dia boleh sokong lagi, walaupun dia tahu dia ni memang rasuah, kan, masih lagi orang sokong, kan. Berbeza dengan perbuatan liwat, perbuatan rogol, zina, kan. Contohlah antara zina dengan liwat ni kita rasa jijik lagi. Jadi untuk kes Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu tu antara zaman Mahathir dengan zaman Najib, dia nak menjatuhkan Anwar Ibrahim dengan apa lagi? Sebab rasuah tak ada. Cek. Tengok. Cuba tengok pertuduhan liwat yang pertama. Kes liwat tuduhan yang pertama, kes yang pertama.
tahu-tahu tidak bersalah dan ditukar kepada kes salah guna kuasa, kan? Dan juga pertuduhan hak yang kedua, dia punya hampa boleh pergi baca lah, kan? So sekarang aku nak bawa jawapan daripada Ustaz Rozaimi berkaitan apabila kawan tu dia dah tuduh Ustaz Rozaimi, dan Ustaz Rozaimi ada buat amaran satu, dan jom kita dengarlah terus. Dan apabila Ustaz Rozaimi dia ada cakap dia nak ambil tindakan dengan saman, dia akan hantar lawyer, dia akan hantar peguam. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Walaun Totok. Jom kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat. Seperti mana yang kita tahu, tadi saya ada respon pada satu tulisan fitnah seorang yang bernama Faiz Al-Hajari yang mendakwa kononnya saya membela makhluk kesayangan saya yang berlaku baru-baru ini di dalam Dewan berkenaan dengan isu qazaf. Lalu dia menuduh saya hipokrit. Bukan sekadar hipokrit, bapa hipokrit diberi pada saya dalam tulisan tersebut. Sedangkan itu adalah fitnah jahat daripada beliau terhadap saya, kerana video yang dikaitkan kononnya saya membela tokoh tertentu itu sebenarnya adalah video lama yang telah pun disebar di YouTube pada tahun 2017. Jadi video saya itu sebenarnya video umum yang tidak dikaitkan pada isu semasa yang baru saja berlaku pada baru-baru ini. Jadi saya pun memberikan respon dan saya telah pun berbincang dengan peguam saya, dan peguam saya mengatakan ada kes isu ini, tetapi beliau minta tangguh sekejap kerana beliau tak sihat pada hari ini. Tetapi nampaknya belum apa-apa. Faiz Al-Hajari ini telah pun memohon maaf dalam status terbaru beliau yang netizen boleh tengok di bawah ini, saya kongsikan, boleh baca. Beliau telah pun memohon maaf, tetapi dalam permohonan maaf itu beliau ada sebut susahlah kalau nak main lawyer. Sebenarnya tak susah main lawyer ni, call saja, bayar legal fee, boleh teruskan saman. Tetapi kenapa saya lakukan perkara ini? Kerana cuba baca, Faiz, cuba baca di bahagian komen status awal yang anda fitnah saya. Perhatikan komen-komen yang menghentam saya, yang menghina saya, yang mengutuk saya, ya. Mereka semua ini terpengaruh dengan tulisan fitnah jahat anda kepada saya. Jadi sebab itu, untuk mengajar anda, saya perlu untuk mengambil tindakan undang-undang supaya anda sedar, ya. Bahkan belum saya mengambil tindakan undang-undang lagi, baru hanya menyebut tentang perbincangan dengan peguam sedang dilakukan, anda telah pun memohon maaf. Itu sebagai satu pengajaran kepada anda. Itu baru kita cerita tentang undang-undang dunia. Belum lagi kita berbicara tentang undang-undang akhirat, yang mana adakah anda bersedia untuk menanggung segala hasil dan akibat makian, tomahan dan fitnah lanjutan terhadap saya akibat daripada tulisan asal anda yang memfitnah saya. Kerana Nabi SAW telah pun berpesan tentang man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, sesiapa yang memulakan satu sunnah yang jahat lalu diikuti oleh orang selepasnya, maka dia akan menanggung dosa selagi mana orang percaya. Jadi saya yakin dan percaya anda merupakan seorang Muslim yang inginkan kebaikan. Jadi insaflah, jadikan ini sebagai pengajaran. Buat homework sebelum nak menuduh, buat rujukan silang sebelum nak menulis apa-apa tulisan, kerana bimbang tulisan kita akan menjadi penyebab kepada sunnah sayyi'ah, kepada satu ikutan yang buruk, yang sukar untuk kita cuci. Meminta maaf itu mudah, tetapi untuk menjadikan seseorang yang difitnah itu bersih daripada fitnah yang kita lakukan, bersih daripada anggapan orang yang telah percaya tulisan fitnah kita itu sukar. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan ini pada diri saya dan juga pada anda. Menjadi pejuang Islam, ingin menjadi penyokong gerakan Islam, tidak perlu kepada fitnah, tidak perlu kepada tuduhan jahat.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, kita nak jadi pejuang Islam bukan jalannya dengan memfitnah. Kan? Kita nak jadi pejuang Islam bukan dengan jalan fitnah. Kita tahulah Ustaz Hadi Awang dah pernah keluarkan kenyataan, dah pernah keluarkan 5 amanat. 5 amanat, di antara salah satu amanat tu membenarkan fitnah demi nak menjatuhkan orang kafir, kan? Untuk untuk nak menjatuhkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Tapi fikir balik. Musuh parti PAS adalah musuh parti. Tapi sesama Islam, bukannya musuh Islam. Kan? Sanggup berani berfitnah, berani mencerca, berani mengkeji. Sehingga kan untuk orang bukan Islam dulu waktu dia bersama dengan DAP, dia kata kafe Zimi. Bila dah tak bersama, kafe Harbi boleh bono, kan? Sehingga taraf tu terlalu taksub. Dan sekarang ni apa bila tengok kenyataan yang tadi kawan tu fitnah, dia macam dia hantam Ustaz Rozaimi. Ustaz Rozaimi pun tak tahu apa pun, kan? Tak, sebab kenyataan video Ustaz Rozaimi tu yang dah lama dah, yang 2017. Dan apabila berlaku isu ni, rakyat bawa balik video hak lama tu untuk membalas hujah pihak-pihak Walaun dan juga Razi Jidin. Tapi tiba-tiba pam, Ustaz Rozaimi duk kena maki dan orang-orang penyokong-penyokong pentasuk ni hantam, fitnah, balun Ustaz Rozaimi. Jadi itulah, kan, kita nak berpolitik bukannya cara fitnah, bukannya cara mainkan peribadi, bukannya cara menghantam secara hantam melulu, hantam bukan daripada segi pentadbiran. Hampa parti PAS diwujudkan oleh manusia yang wujudkan parti PAS, bukan daripada Luh Mahfuz, bukan daripada kitab Al-Quran, bukan daripada Nabi, bukan daripada manusia yang tubuh parti PAS ni, kan? Jadi tak ada kena mengena dengan Islam apa pun parti PAS ni. Dan parti PAS tu berjalan bukannya untuk berperang, bukannya untuk apa pun, untuk nak memerintah negara Malaysia. So, hang perlulah cerita kepada rakyat di dalam negara ni, kalau hang memerintah, apa yang hang akan buat. Bukannya hang mainkan isu peribadi. Kan? Kalau ni contohlah macam kita nak bandingkan pemerintahan antara PAS ada di dalam kerajaan dengan PAS hari ni tak ada di dalam kerajaan. Kan? Kita ambil perbezaan di antara Perikatan Nasional Memerintah dan hari ni Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Memerintah. Walaupun Perikatan Nasional Memerintah, Barisan Nasional ada bersama, dan bandingkan kejayaan, kenikmatan, kemudahan, kejayaan di antara kerajaan hari ini dan kerajaan yang lepas. Cuba hampa boleh tengok apa segala masalah hampa tinggal kepada kerajaan hari ini. Satu persatu kerajaan dapat selesaikan. Satu persatu. Mogok jururawat. Bermula zaman hampa lah. Bermula zaman COVID. Bermula zaman hampa gagal menguruskan doktor-doktor dekat hospital. Last doktor mogok. Anwar Ibrahim dah bagi jaminan bersama Kementerian Kesihatan, tolong bagi masa 2 ke 3 tahun untuk nak selesaikan 12,000 penyawat awam kontrak punya orang. Lepas tu hampa tinggal masalah apa? Masalah telur, masalah ayam, masalah pelbagai sayur-sayuran apa semua, kan? Satu persatu dapat selesaikan. Dan sekarang of course lah pemerintahan mana pun akan ada masalah. Sekarang ada masalah beras. Masalah beras bukan masalah di dalam Malaysia aja. Satu dunia masalah. Kan? Dekat Indonesia duk kena beratur sampai 2 km. Takkanlah
Takkan masalah beras dekat Indonesia pun salah Anwar Ibrahim. Cuba tengoklah. Apa lagi? Semalam ada buat fitnah apa dia lagi? Dekat hospital lepas ni. Kan? Sebelum ni bayaran RM1 hingga hari ni. Lepas ni kerajaan Anwar Ibrahim akan naikkan bayaran RM1 kepada RM10 hingga ke RM15. Habis satu Malaysia maki Anwar Ibrahim. Terus Kementerian Kementerian Kesihatan keluarkan kenyataan tidak ada langsung perbincangan menaikkan kos hak RM1 tu. Dan itu adalah tuduhan fitnah. Tak ada langsung membincangkan, tak ada langsung kenyataan yang kata akan naik kepada RM10. Sekarang ni kita duk kena bayar RM1, tak ada langsung. Itu adalah fitnah yang mengatakan akan naik RM10 ke RM15. Parti PAS ni peluru dia bukannya dengan hujah, bukannya dengan isu-isu pentadbiran, bukannya isu-isu pelaburan, bukannya isu-isu kalau PAS perintah PAS akan buat ni, buat sekian. Kalau macam kita dapat memerintah negeri, kita akan buat sekian. Tak ada pun. Semua main attack pribadi. Tu ya hujah mereka. Kan? Tambah-tambah pula baru-baru ni Zahid Hamidi kes dia digugurkan. Depa punya koyak rabak cemburu ni tak tahu nak abang pergi kat bawah. Apa lagi cara untuk depa nak ambil alih UMNO ni? Apa lagi cara? Dengan mengharapkan Zahid Hamidi dijatuhi hukuman bersalah dan Presiden UMNO akan diganti dengan orang lain, dan orang yang akan ganti menjadi Presiden UMNO tu adalah orang yang berminat nak bersama dengan Perikatan Nasional. So mereka dapat bawa UMNO ni duduk bersama dengan Perikatan Nasional, maka Perikatan Nasional dapat berbentuk kerajaan pusat. Itulah pengharapan mereka. Mereka mengharapkan sangat-sangat Zahid Hamidi bersalah. Tahu-tahu mahkamah pun keluarkan kenyataan hampir 5 tahun buang masa, buang duit rakyat siasat kes Zahid Hamidi. Lalas bukti tak kokoh, bukti tak kuat. Mahkamah keluarkan kenyataan seminggu sebelum Zahid Hamidi digugurkan tanpa dibebaskan. Cuba berfikir, bila dia koyak rabak cemburu, tak tahu dah ni sakit hatinya dengan kerajaan hari ni sebab PAS dengan PN ni tak dapat jadi kerajaan. Macam-macam. Lalas gagal untuk tebuk atap, gagal untuk menjatuhkan kerajaan hari ni. Aduh, malulah kat orang, malulah sikit dekat bangsa-bangsa lain, dekat agama-agama lain. Malulah sikit. Sabah Sarawak tu Kristian. Apabila dapat membandingkan antara Perikatan Nasional dengan dengan Barisan Nasional dan juga dengan Pakatan Harapan. Mereka pilih Anwar Ibrahim lagi. Mereka pilih kerajaan hari ni. Sebelum ni of course lah mereka ni sokong GPS, JRS. Kan? Tapi apa yang berlaku hari ni, mereka sanggup. Mereka nak sokong kerajaan hari ni sebab mereka puas hati. Dan mereka dapat bandingkan antara kerajaan dulu dengan kerajaan hari ni. So itulah sedikit perkongsianku. PAS lebay walaupun pentaksub pengundi, ahli-ahli PAS jangan jadi pentaksub yang membuta tuli, yang tak reti nilai. Nak berperang untuk nak memerintah negara, berhujahlah dengan fakta, berhujahlah dengan apa yang hampa akan buat kalau hampa akan dapat memerintah. Bukannya cara serang peribadi ataupun bukannya dengan cara fitnah, mengadu domba, memwujudkan perpecahan. Jadi itulah sedikit perkongsian aku berkaitan Ustaz Rozaimi, dan kita harapkan Papa Cherry disaman oleh Ustaz Rozaimi. Terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak, ampak, antuk hang. Assalamualaikum.